الله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maksudnya, sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan balak bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang mereka telah lalu, ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi, serta mereka tidak menyebut pengecualian, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh balak bencana dari Tuhanmu pada malam hari, sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik. Katanya, pada hari ini janganlah hendaknya seseorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan betul, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, amalah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian mereka berhadap-hadap satu sama lain sambil cela-mencela. Mereka berkata, adahai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Setelah Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat-ayat yang lalu berkenaan dengan
pemimpin-pemimpin musyrikin yang menentang Nabi SAW, seperti Abu Jahal dan lain-lain lagi, macam-macam nama yang disenaraikan. Sebahagian mereka disembamkan muka, hidung mereka dalam perang Badar, mati terbunuh. Dan ada yang hidup balik ke Mekah, meratak menangis, berdendam nak balas balik. Sebelum dia perang Badar, mereka telah menerima bencana alam bila Mekah dilanda kemarau sehingga berasap. Bila mereka mencabar Nabi SAW, selepas hilangnya bala itu, mereka lawan pula Nabi. Inilah perangai orang kafir, tak mengambil kesedaran dan keinsafan. Walaupun mereka cabar, turun azab, hilang azab, tak percaya pula. Itulah perangai mereka yang tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala minta mereka mengambil pengajaran daripada sebuah kampung di negeri Yaman. Kampung ini ada seorang kaya yang mempunyai kebun yang luas, yang subur, yang menghasilkan buah-buahan yang banyak, di mana tuannya seorang yang pemurah. Sebahagian buah ni beri kepada orang-orang miskin, yang tupuh di benar orang miskin ambil. Murahnya tuan kebun ini. Bila tuan kebun mati, anak-anak mewarisi kebun ini. Tiba-tiba anak-anak ni bakhil, tambah beri ke orang miskin, sehingga pakak sama-sama dia kita kutip malam supaya orang miskin tak sedar. Lalu Allah Ta'ala turunkan bencana membakar kebun itu. Ayat ini mengesahkan, di mana pemimpin Mekah yang pergi ke Yaman, yang berniaga melihat kampungnya, melihat kawasannya yang terbakar. Bahkan dikatakan masih ada lagi bekas-bekas yang berarang, untuk menjadi pengajaran dan iktibar kepada mereka yang beriman. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah uji mereka dengan bencana sebagaimana kami uji tuan-tuan punya kebun. Ia adalah kebun yang berada di negeri Yaman. Beberapa batu saja bersama. Inna balawnahum id aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Apabila tuan-tuan kebun itu bersumpah, menyumpah marahnya ke orang miskin, minta buah dia, sabar bersumpah, sama-sama mereka mari kita pakak putik buah waktu malam, waktu awal pagi, orang nak bangun tidur lagi, supaya tak sibuk dengan orang miskin. Di mana anak-anak ni berlainan dengan orang tuanya yang pemurah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusrimunnaha musbihin. Mereka berjanji pakak sama-sama mereka untuk memetik buah itu di waktu awal pagi, sebelum orang miskin keluar mengutik, sebelum orang miskin bangun daripada tidur. Tidak sebagaimana ayah mereka yang saleh, ayah mereka yang baik, yang pemurah, membahagi-bahagikan buah-buahan kepada orang miskin. Zaman dulu tak banyak pitih macam zaman learning. Hasil-hasil kekayaan jenis benda, buah-buahan dan sebagainya. Wala yastathnun. Wala yastathnun, dan mereka itu yastathnun ni terdapat kekhilafan kalangan ulama makna yastathnun. Ada yang mengatakan yastathnun dengan makna mereka tak kata insya-Allah. Insya-Allah.
lupa kepada Allah Ta'ala. Mereka tak sebut subhanallah, tak sebut nama Allah, tak sedar bahawa ini adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah ulama mengatakan yastathnun dengan makna dikecualikan sebahagian daripada hasilnya untuk dibahagi kepada orang miskin. Masa ni belum lagi diwajibkan zakat, sedekahnya sedekah sunat, tak apalah. Patutnya berilah pada orang miskin, orang yang susah itu. Tapi mereka tak beri kepada orang miskin, orang yang susah. Satu riwayat kata mereka tak memuji Allah Ta'ala, bersyukur di atas nikmatnya, dan melahirkan tanda syukur itu dengan memberi sedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Lalu turun yang mengelilingi kebun itu yang diperintah oleh Tuhan, iaitulah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan bala bencana kepada orang yang engkar. Para ulama mengatakan ini sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas sikit diangkat Nabi Isa ke langit. Bermakna mereka adalah penganut Kristian, penganut Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Ayahnya beriman, mereka juga beriman, tetapi mereka telah berniat dengan satu niat yang tidak baik. Niat tambah beri pada orang fakir miskin. Walaupun disebut dalam hadis, barang siapa yang berniat nak buat jahat tak tulis lagi dosa. Bila dia buat jahat, barulah ditulis satu dosa. Tapi ada juga orang yang Tuhan hukum dengan sebab niat jahat dia, kerana nak beri kesedaraan pada dia. Dan ada juga orang yang Tuhan hukum niat dia dengan sebab perbuatan dia. Dan jadi disebut dalam hadis, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibi. Nabi kata bila dua orang Islam tetap dengan pedang keduanya, yang dibunuh dan yang membunuh dua-dua masuk neraka. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana hak kena bunuh masuk neraka? Patut tukang bunuhlah masuk neraka. Nabi kata kerana hak kena bunuh tu dia niat nak bunuh kawan dia juga. Sama-sama jahat niat nak bunuh. Tu. Cuma dang kau ni, dia dua-dua masuk neraka belaka, Nabi kata. Menunjukkan bahawa di sana ada sebab niat boleh menyebabkan orang tu masuk neraka. Walaupun dia dibunuh. Dia seorang yang jahat, nak bunuh orang, dia dibunuh, masuk neraka juga. Itulah bandingan dalam ayat ini. Apabila satu kumpulan anak seorang yang soleh berniat tak mau bagi pada orang miskin, fata'a 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Lalu mengelilingi kebun mereka oleh malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan bala, iaitulah malaikat Jibril, untuk menghanguskan kebun mereka. Mengikut satu riwayat, diangkat kebun mereka, dibawa ke Taif. Taif menjadi subur di tengah padang pasir. Ada ulama mengatakan demikian. Kalau begitu macam mana dalam macam laut mati? Itu riwayat para ulama. Wallahu a'lam. Fa asbahat kasrin. Tiba-tiba kebun itu menjadi laksana malam yang gelap gelita. Kebun yang cerah, yang sedang masuk, mereka berpakat, bermesyuarat. Satu riwayat kata ada 3 beradik. 3 beradik ni bermesyuarat nak pergi petik buah awal-awal pagi belum orang miskin bangun tidur. Dengan niat tambah beri pada orang miskin. Dengan niat begitu. Fatanadaw musbihin anighdu ala hartikum in kuntum sarimin. Lalu mereka memanggil di antara satu sama lain. Sama-sama mereka. Mari kita keluar bersama untuk
memetik buah hasil kebun kita ini. Kalau kita nak petik sungguh, mereka pakat keluar belaka. Fantalaqaw wa hum yatakhafatun. Lalu mereka bertolak pergi ke kebun. Dalam keadaan mereka sembunyi bercakap bisik tanpa orang dengar. Allah yadkhulannaha al-yawm alaikum miskin, supaya tidak masuk seorang miskin pun ke dalam kebun ini. Kalau masuk orang miskin, rugilah takar 2-3 takar, 2-3 pak uti. Pada kebun mereka luar, takut luak nak beri orang miskin sikit. Tuhan dedahkan apa yang ada dalam hati mereka, dan apa yang mereka bisik-bisikkan sesama mereka. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan mereka bergerak di waktu pagi dalam keadaan niat yang tidak baik, niat untuk tak beri pada orang miskin. Mengikut satu riwayat, niat untuk bonok kepada mereka saja, tak beri pada orang miskin. Niat yang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang sembunyi dalam hati mereka. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Manakala mereka sampai di kebun, mereka lihat licin. Tak ada, kebun tak ada dah. Ataupun hangus. Dia sabar waktu malam, dia dah nampak kebun tu hangus. Lalu mereka berkata ladallun. Barangkali kita susah jalan, tak sampai ke kebun, urut jalan lain. Itu mengikut satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan, ada kalangan mereka mengatakan yang sedar dan insaf, inna ladallun, kita sudah sesat, sudah berdosa kerana niat tak baik. Ditafsirkan dengan dua makna. Satu makna macam dalam terjemahan itu, dengan makna sesat jalan. Kita tak sampai kebun, jalan lain pun sesat tengah-tengah malam, gelap lagi ni. Pusing semula cari. Satu riwayat kata, dia sedar ini bala Tuhan kerana kita sesat, kerana kita buat benda yang salah. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita telah diharamkan oleh Allah dengan sebab apa yang kita buat ini. Allah Ta'ala haramkan kita dapat rezeki ini dengan sebab kita niat tak baik terhadap orang miskin. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lalu berkatalah yang sedar, yang insaf, yang berakal di kalangan mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, tidakkah aku pernah berkata kepada kamu, mengapa kamu tak bertasbih? Mengapa kamu tak bertasbih, tak memuji Allah Ta'ala? Aku sebut dah, harimu lupa. Kata salah seorang yang insaf di kalangan mereka. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka sedar dan insaf. Lalu mereka berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman, wahai Tuhan kami. Mereka sedar dan insaf. Ada ulama yang mentafsirkan subhana rabbina, mereka berkata astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Dan tasbih juga termasuk dalam istighfar. Macam Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertasbih dengan menyebut, beristighfar dengan menyebut tasbih. Subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, kami sudah berdosa. Inna kunna zalimin, sekiranya kamu telah melakukan kezaliman. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka berhadap di antara satu sama lain, marah-memarah di antara satu sama lain. Hak ni kata dengan sebab emung lah, hak ni kata sebab emung lah, hak ni kata sebab emung lah. Balas sama-sama dia pula. Tuhan dedahkan, kalau ikut aku tak ada gini, hak ni kata ikut aku tak ada gini. Setelah kebun mereka dibakar hangus dengan bencana yang diperintah oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka berkata, ya wailana, binasalah kita, punahlah kita, habislah kita telah melakukan perkara yang berdosa. Inna kunna taghin, jika sekiranya kami adalah orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha
inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita menggantikan kita dengan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kita kembali kepada Tuhan. Lalu mereka sedar, mereka insaf, dan mereka balik kepada Tuhan, taat kepada Allah Ta'ala. Dan mengikut riwayatnya Allah Ta'ala gantikan mereka dengan kebun yang lain yang lebih baik daripada itu. Setelah mereka sedar dan insaf, mujurlah jadi begitu. Kalau mati punah mampus selalu, nak kata apa? Terbakar dengan dia habislah. Ini dok Tuhan jadikan bala bencana tu insaf dan kesedaran. Kisah ni adalah kisah yang benar, kisah yang disebut dalam Quran, bukan cerita dongeng. Di mana orang-orang kafir Quraisy yang berniaga ke Yaman melihat kebun ini. Mereka tengok kesan-kesan hangus masih ada lagi, dan dikatakan sampai sekarang pasir hangus tu ada lagi untuk menjadi pengajaran. Kawasannya beberapa kilometer daripada Sana'a. Kadzalikal azab, begitulah azab, yakni azab dunia yang kamu tengok, yang kamu lihat. Wala azabul akhirati akbar, dan sesungguhnya azab di hari akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka itu tahu. Kalau mereka tahu dengan ilmu yang matang, dengan akal yang baik, mereka akan balik kepada Allah Ta'ala. Mereka tak buat maksiat, mereka tak jadi kafir. Kalau mereka berfikir, itu adalah kisah-kisah yang benar, yang ada kesan-kesannya yang mereka tengok. Sepatutnya mereka sedar dan insaf. Tetapi yang degil tetap degil juga, tak jadi apa. Tunggulah bala berapa kali pun, hak jenis Tuhan tak beri hidayah, kerana degil dia macam iblis, macam syaitan, sampai mati tak beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.